Ini bab imam bercakap dengan seseorang dalam khutbahnya ataupun pada ketika berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada hari Jumaat, baginda berkata, duduklah kamu. Maka perintah Nabi itu didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau pun terus duduk dekat pintu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak dia duduk. Maka baginda bersabda, kemari wahai Abdullah bin Mas'ud. Abu Daud berkata, hadis ini dikenali sebagai hadis mursal. Orang ramai, ini perawi-perawi hanya meriwayatkannya daripada Atha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhlad adalah seorang syekh. Babul julus idza sa'ida al-mimbar. Ini bab duduk apabila naik ke atas mimbar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkhutbah dengan dua khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk apabila naik ke atas mimbar sehingga dia selesai. Saya fikir, ini kata perawi, saya fikir dia yang dimaksudkan, yang dikatakan selesai itu ialah muadzin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun lalu berkhutbah, yakni berkhutbah pula. Kemudian duduk, fala yatakallamu. Di situ pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap. Thumma yaqumu, kemudian berdiri, fa yakhutubu, lalu berucap pula, berkhutbah pula. Babul khutbati qa'iman. Ini bab khutbah sambil berdiri. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berucap sambil berdiri, kemudian berkhutbah sambil berdiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian bangun lagi lalu berkhutbah pula sambil berdiri. Sesiapa menceritakan kepadamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil duduk, sesungguhnya dia berdusta. Dia berkata, ini perawi berkata, yakni Jabir, faqad wallahi, sesungguhnya demi Allah, aku telah bersembahyang dengannya lebih daripada 2000 sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud beriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua khutbah di mana baginda duduk di antara dua khutbah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, yakni di dalam khutbah, dan memberi peringatan kepada orang ramai. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah lagi, beliau berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap sambil berdiri. Kemudian duduk sebentar, dia tidak bercakap pada ketika itu. Wasaqal hadis, lalu perawi mengemukakan hadis terusnya. Babur rajul yakhutubu ala qaus. Ini bab seseorang berkhutbah dengan memegang qaus, busar panah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Shu'aib bin Ruzaid At-Taifi, beliau berkata, saya pernah duduk dekat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali ataupun dipanggil Hakam bin Hazm Al-Kulafi. Dia mula bercerita, katanya, aku pernah pergi mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu. Sabi'a sab'atin, 7 orang. Yani aku yang ketujuh daripada 7 orang. Kami 7 orang lah. Au tasi'ati sa'atin, ataupun syak perawi, aku yang ke-9 daripada 9 orang. Maknanya kami 9 orang lah. Kami pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kata, wahai Rasulullah, kami mengunjungimu, oleh itu berdoalah kepada Allah untuk kami
untuk mendapat kebaikan. Doalah kebaikan untuk kami, boleh juga. Fa amara bina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan, amara bina ataupun amara lana. Itu syak perawi. Yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh seseorang untuk kami. Suruh seseorang bawakan sedikit tamar untuk kami. Wa sya'nu idzaka dunun. Pada ketika itu keadaan amat dhaif, amat teruk, amat susah pada ketika itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat keluar juga buah tamar untuk kami, maksudnya begitulah. Kami pun berada di Madinah. Kami berada di Madinah beberapa hari, di mana kami ikut serta bersembahyang Jumaat pada hari-hari itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan menekan tangannya di atas asan, tongkat ataupun qaus, busar panah. Baginda memuji Allah dengan puji-pujian yang ringkas, baik dan penuh berkat. Kemudian baginda berucap, baginda mengatakan, ayyuhan nas, wahai orang ramai, wahai manusia, innakum lan tutiqu, sesungguhnya kamu tak akan mampu, ataupun ini syak perawi, kamu tidak akan dapat melakukan segala apa yang diperintahkan kamu melakukannya. Walau bagaimanapun kamu hendaklah saddidu, bersederhana, bersikap sederhana, ataupun mencari yang lebih tepat. Wa abshiru, dan terimalah berita gembira. Sami'tu Aba Dawud, aku telah mendengar Aba Dawud berkata, sebahagian daripada ataupun beberapa orang daripada sahabatku telah mengingatkan aku tentang sedikit daripada kandungan hadis ini, tentang sesuatu ataupun sedikit daripada kandungan hadis ini. Waqad kana, dalam setengah-setengah nuskhahnya ada ni, waqad kana inqata'a min al-qirtas. Yang ni hak sikit sana itu sudah terpotong daripada kertas aku, kertas buku catatan aku. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertasyahud, yakni berkhutbah, baginda akan menyebutkan, baginda akan mengucapkan begini, alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan dengannya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon keampunan darinya, dan kita berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan diri kita. Sesiapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada sesiapa pun dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Dia telah mengutuskannya membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pengancam sebelum kedatangan kiamat. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti dia telah berada di atas landasan yang betul, ataupun telah mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang menderhakai keduanya, maka sesungguhnya dia tidak memudaratkan, merugikan, menjejaskan kecuali dirinya sendiri. Dia tidak mengurangkan apa-apa hak Allah. Dia tidak menjejaskan sedikit pun Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, yakni daripada Yunus. Beliau bertanya Ibnu Syihab tentang tasyahud, maksudnya khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Maka Ibnu Syihab menyebutkan hadis lebih kurang
maknanya sama dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Cuma dalam riwayat ini dia kata, wa man ya'sihima faqad ghawa. Sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya berarti dia telah sesat. Dan kita memohon kepada Allah Tuhan kita agar dijadikannya kita di antara orang yang ataupun termasuk dalam golongan orang yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, ikut apa yang disukainya dan menjauhi kemurkaannya. Fa innama nahnu bihi walahu. Kita ini sebenarnya bergantung dengannya dan untuknya, bergantung dengan Allah dan untuk Allah, kerana Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Adi bin Hatim bahawa ada seorang berucap di hadapan Nabi SAW. Dia berkata, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya. Faqala, maka Nabi SAW terus berkata kepadanya, berdirilah, bangun. Ataupun ini syak perawi, pergilah, bi'sal khatibu anta, engkaulah orang yang berucap yang paling tak pandai. Seburuk-buruk orang yang memberi ucapan ialah engkau. Tak pandai sekali memberi ucapan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad bin Ma'an daripada bintil Harith, anak perempuan Al-Harith bin An-Nu'man. Beliau berkata, aku tidak hafal surah Qaf melainkan dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berucap, berkhutbah, membaca surah itu pada setiap Jumaat. Qalat, beliau berkata, dapur ataupun tempat memasak roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat memasak roti kami sama. Tempat itu sama. Abu Dawud berkata, Rauh bin Ubadah meriwayatkan daripada Syu'bah, beliau berkata, binti Harithah bin An-Nu'man, bukan Harith, tidak, tapi Harithah binti Nu'man. Ibnu Ishaq berkata, Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana, selalunya sederhana. Khutbahnya juga sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat Al-Quran dan baginda memberi peringatan kepada orang ramai. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amrah, daripada adik-beradik perempuannya, saudara perempuannya. Beliau berkata, aku tidak mengambil ataupun ingat Qaf melainkan daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya pada tiap-tiap Jumaat. Abu Dawud berkata, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dan Ibnu Abi Rijal daripada Yahya bin Sa'id, daripada Amrah, daripada Ummi Hisham binti Harithah bin An-Nu'man. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amrah, daripada saudara perempuannya, daripada Yahya bin Sa'id meriwayatkan daripada Amrah, daripada saudara perempuan bagi Amrah, yaitu Amrah binti Abdurrahman. Saudara perempuan dia ni lebih tua daripadanya. Dia telah mengemukakan hadis yang sama makna dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Nah, ini bab mengangkat kedua tangan di atas mimbar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Umarah Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, Umarah bin Ruwaibah pernah melihat Bishr bin Marwan ketika berdoa pada hari Jumaat.
Faqala Umar, maka Umar berkata, qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah merosakkan kedua tangan ini, ataupun membinasakan kedua tangan ini. Qala Zaidah, perawi ini Zaidah berkata, Husain berkata, haddatsani Umar menceritakan kepadaku, katanya, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di atas mimbar, baginda tidak lebih daripada buat begini, yakni sababa, yakni dengan jari telunjuk dia, yang jari yang mengiringi ibu jari dia, yakni jari telunjuk dia lah, itu ya. Tak ada angkat tangan berdoa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, tidak pernah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan kedua tangannya sama sekali dalam keadaan berdoa di atas mimbar dan bukan di atas mimbar. Tetapi aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begini saja, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dia dan memegang jari tengah dia ni dengan ibu jari, gitu ya. Babul imam yukarrimur rajul fi khutbati. Jadi pada ketika duduk khutbah ataupun duduk di atas mimbar itu, bolehkah imam bercakap ataupun khatib itu bercakap dengan seseorang, sesuatu yang di luar daripada khutbah itu? Itu hendak sini. Imam Abu Daud bagi riwayat daripada Jabir, dia kata, apabila Nabi SAW duduk di atas mimbar pada hari Jumaat, pernahlah mana, apabila Nabi SAW duduk di atas mimbar pada hari Jumaat dan Nabi SAW nampak ada orang berdiri, qala, Nabi SAW pun kata, ijlisu, kamu semua duduk. Ibnu Mas'ud pada ketika itu sedang mari, dia sampai dekat pintu, dia pun dengar Nabi SAW kata, ijlisu, kamu duduk. Terus dia duduk dekat pintu masjid. Nabi SAW pun nampak dia. Nabi SAW pun kata, mari, hai Ibnu Mas'ud, mari sini. Lepas tu hadis seperti tadilah. Seperti tadilah. Jadi boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Itu kalau yang di luar daripada tidak ada maksud untuk baiki, sesuatu yang bercanggah lah pada ketika berkhutbah tu, maka makruh. Ataupun kalau hak lain daripada dengan maksud nak tegurlah benda mungkar ataupun nak suruh perkara yang baik, ma'ruf, selain daripada itu, maka makruh. Kalau tidak, maka tidak makruh. Seperti saat ni Imam Nabi SAW sendiri, bukan sekali ni, banyak kali dia kata, dia suruh orang tu bangun semaya dululah, macam-macam lah. Maknanya tak apalah kalau dengan maksud amar bil ma'ruf ataupun nahi anil munkar. Sebab itu termasuk di dalam maksud khutbah dah. Sebab itu tak apa. Tapi kalau hak tidak lagu tu, itu makruh. Makruh. Dan di situ ada lagi khilaf-khilaf yang lain. Ada yang mengatakan taklih, bukan setakat makruh, tapi makna haram. Kalau tidak ada kaitan lah, tidak ada kaitan dengan amar ma'ruf
dan nahi anil munkar. Kemudian di sini kita tengok Nabi SAW bila dia istawa, duduk, dia duduk, mana dia naik atas mimbar tu, ni cerita semua, ni cerita khutbah belakang ni. Dia duduk dulu di atas mimbar. Jadi duduk ni adakah termasuk dalam sunnah Nabi SAW dengan arti ada kelebihannya buat gini ataupun tidak? Mana kalau naik terus selalu pun boleh juga. Itu pun ada khilaf. Walau bagaimanapun kebanyakan ulama pakai zahir hadis ini, iaitu duduk dulu. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, dalam hadis ini tidak ada sebut bui salam. Bila Nabi SAW naik, dia duduk. Dia tidak kata Assalamualaikum dululah kepada orang ramai ni, lepas tu baru duduk. Tak. Ini pun ada khilaf juga. Mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak bui salam. Tidak bui salam sebab dia pegang dengan ni lah, tak ada sebut bui salam ke apa. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan sunat bui salam. Bui salam itu sunat berdasarkan hadis-hadis yang lain lah. Jadi masing-masing pegang hadis lah. Orang yang kata tak ada tu, dia pegang dengan hadis. Lepas pada tu buat apa yang Nabi SAW tiba-tiba suruh orang duduk ni, buat apa? Suruh duduk ni kira-kiranya ijlisu, ramai lah tu. Kalau dengar pula, dengar tu semua lah kira. Walaupun dia tidak kata kullukum pun, tapi ijlisu tu sudah jamak dah. Sebab itulah Ibnu Mas'ud faham, suruh duduk belakang, dia duduk. Bapa ya Nabi SAW suruh duduk. Jadi macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan sebab apabila duduk dia jadi nampak tenang. Sekarang ni Nabi SAW sudah nak kecek dah, nak khutbah dah ni. Bila nak khutbah, kalau dalam keadaan berdiri itu jadi keadaan tidak teratur dan tidak tenang. Nampak. Kalau duduk tu lebih khusyuk nampaknya. Dengan sebab itu Nabi SAW suruh duduk. Itu satu. Yang kedua, ada orang sudah duduk dah, lepas tu dia bangun nak sembahyang. Nak sembahyang sunat. Dia bangun nak sembahyang sunat. Sunat tahiyatul masjid ataupun lain-lain lah. Nabi SAW larang suruh duduk tu, makna tak boleh dah. Yang ni kalau kamu nak tahiyatul masjid sebelum duduk, kamu sudah duduk dah tadi, kamu bangun. Sebenarnya Nabi SAW tujukan kepada orang-orang tertentu, bukan kepada semua. Tapi ada yang dengar macam Ibnu Mas'ud, dia tidak berkenaan. Dah Nabi bunyi suruh duduk, dia duduk lalu dia. Hak sebenarnya Nabi tujukan suruh duduk ni kepada ada segolongan orang yang dia mula-mula sudah duduk dah, lepas tu dia berdiri pula nak sembahyang. Mana tak boleh buat lagu tu. Kalau nak tahiyatul masjid sebelum duduk, kalau sudah duduk tak ada dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama ada tahiyatul masjid ataupun lain-lain lagi maksud nak sembahyang tu, Nabi SAW tak beri sembahyang. Sebab apa? Sebab maksud khutbah tu nak suruh dengar. Hak mana nak utamanya sekarang ni? Kalau duduk sembahyang, mestilah nak suruh khusyuk sembahyang tu. Kalau boleh jangan dengar gapo-gapo hak sekeliling ni. Itu sudah bercanggah. Nabi SAW suruh duduk. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan apabila imam sudah duduk diri, tak boleh dah nak sembahyang sunat gapo pun tak boleh. Kena duduk. Kena duduk. Tapi kita tengok dalam masyarakat kita kan, khatib duduk berucap, duduk berkhutbah tu, dia duduk sembahyang lagi kan? Ya, itu mazhab Syafi'i. Ada lagu tu. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad ada lah lagu tu. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tak ada. Tak boleh. Haram sembahyang. Sama kau perekat tu. Haram sembahyang. Dia pegang dengan ni lah. Inilah salah satu pegangan dia. Nabi SAW suruh duduk. Duduk ni apa? Kalau hak berdiri, apa aja suruh duduknya saja-saja. Takkan saja-saja, tak ada maksud. Maksud apa sini? Orang ni nak sembahyang, dengan sebab itu dia suruh duduk. Mana tak boleh sembahyang apa-apa pun. Tak boleh. Hak naknya suruh dengar khutbah. Itu
Perkara yang kedua, maknanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur ada kaitan dengan amar ma'ruf nahi anil munkar. Bukan perkara yang di luar daripada cerita tu, bukan perkara dunia dak. Nak betul lah, waktu maknanya munkar. Benda tak molek tu buat tu, walaupun zahirnya nampak molek, nak sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Tegur lagu tu tak apa. Pada ketika imam duduk ataupun khatib sedang berkhutbah pun tak apa. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok Ibnu Mas'ud tu duduk, dia pun suruh mari. Apa maksud dia suruh mari? Dia ada beberapa pendapat. Satunya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan maksud nak suruh duduk semua orang hok diri itu, tidak. Ibnu Mas'ud tu tak ada sebab untuk dia duduk. Dia tengah jalan masuk dalam masjid, apa nak duduknya? Mari teruslah. Maksudnya gitu, marilah. Hak aku suruh duduk tadi ada cerita lain. Kamu tak tahu. Itu hak kita sebut tadilah, orang nak sembahyang tadi tu. Ataupun duduk cacara, duduk dalam dah duduk cacar. Hak tu hak maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri keutamaan kepada Ibnu Mas'ud. Sebab dia ni termasuk dalam sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mari agak lewat pada ketika tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah duduk berucap dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok dia duduk di belakang tu, dia suruh mari. Maknanya mari duduk depan supaya dia ni duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada pada ketika khutbah ataupun selepas pada ketika sembahyang, sesuai dengan hak dia kata dalam hadis yang lain, iaitu liyalini minkum ataupun liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah duduk dekat aku orang-orang yang bijaksana dan cerdik pandai. Hak bijaksana, hak cerdik ni sebab Ibnu Mas'ud tu lah. Dia termasuk dalam fuqaha sahabat. Sebab itu Nabi suruh duduk depan. Supaya apa? Supaya dia dapat dia dapat tengok molek dan dapat dengar molek, dan itu dapat disampaikan kepada orang lain pula. Itu tujuannya. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Lepas tu Abu Daud kata, hadis ini hak maklumnya kata dia adalah riwayat yang mursal. Semua orang riwayatkan seperti tadilah. Kalau sampai ke Atha, daripada Atha tu terus dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atha ni bukan seorang sahabat tetapi tabi'i. Bila tabi'i dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada, mesti dia ambil ada orang tengah dia tu. Bermakna riwayat ini riwayat mursal. Tidak langsung lah, ada putus tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu. Tapi dalam riwayat ni, kalau kita perhati, Atha tu ambil daripada Jabir. Dia ambil daripada Jabir. Bila dia ambil daripada Jabir, Abu Daud nak cerita hak tu lah. Dia orang ramai-ramai orang lain, perawi-perawi lain, dia sampai sekat Atha. Lepas pada Atha tu sampai kepada Nabi. Yang ni lompat situ, tak ada sebut hak Jabir ini. Hak ada sebut Jabir ini iaitu riwayat Syekh ni, iaitu Makhlad bin Yazid. Makhlad ini kata dia Syekh, dia ni Syekh. Dia ni Syekh. Apa makna Syekh? Syekh ini kalau dalam istilah hadis, kalau kata Syekh ni maknanya orang alim besar lah. Dalam istilah hadis ni, dalam istilah usul hadis ni, Syekh ni tidak semesti makna begitu. Ada kalanya iyalah, ada kalanya tidak. Ada kalanya Syekh ni orang boleh kira dah. Setara tu je. Tidaklah maknanya orang yang tinggi benar, orang yang hebat benar. Sebab Syekh ni, orang tua ni, dia ada dua sudut. Ada sudut lebih, ada sudut kurang. Kalau sudut lebih, orang tua ni dia banyak pengalaman. Kalau ilmu dia banyak, kita kata dia muka dia orang lama, sudut lebih. Tapi ada juga kadang-kadang orang tua ni, bila dia tua kan dia jadi alah kenyayuk lah, alah kelupa lah, tu sudut kurang. Jadi kalau kata Syekh ni, kebanyakan kalau dalam hadis ni, maksud dia
nak royak orang ni orang bagus juga, tapi tidaklah istimewa benar, tidaklah lebih benar. Dia aja, riwayat dia aja ada sebut maknanya muttasil, marfu, muttasil. Maknanya Atha tu ambil daripada Jabir, Jabir tu cerita ni, Jabir tu sahabat lah, seorang tu je. Lepas tu dia ni Syekh, kata Abu Daud. Maknanya tidak kuat mana. Orang ni berboleh kira, berboleh kira. Artinya kalau kita kata dia ni perawi yang thiqah, bila dia riwayat, bila dia riwayat dengan riwayat orang-orang lain, beza dengan riwayat orang-orang lain yang thiqah, ataupun lebih hafiz daripada dia, maka riwayat itu dia jadi kurang, dia jadi dhaif lah. Itulah orang panggil riwayat syadz. Syadz dari segi isnad dia tu, sanad dia tu. Hak ni hak sebut an Jabir ni, an Jabir hak tu syadz. Kalau hak daripada sakat Atha tu tak ada gapo, tak apa hak tu. Tapi kalau hak sampai sakat Atha, maknanya sanad dia putus. Bila putus kurang juga mursal itu. Bila mursal dia jadi kurang juga. Kalau kita kata bubuh lah, sahabat situ Jabir, hak ada sebut Jabir ni seorang je, iaitu makhluk. Dia ni pula saduq. Sebab itu dia sebut saduq lahu awham. Dia ni orang betul, orang bagus, orang molek, tapi dia ada waham. Dia ada waham. Waham ni ada buah celaru lah, buah keliru, buah celaru tu ada. Jadi bila Imam Abu Daud kata Syekh itu, dia isyarat kepada Allah tak molek tu lah. Sebab kalau Syekh ni molek, mana ada waham. Syekh kok ada waham ni tak apa molek lah tu. Tapi tidaklah ada benda besar, benda tak molek tu, cuma asal ni lah. Kadang-kadang orang lain riwayat secara mursal, dia riwayat secara marfu, jadi celaru, keliru gitu. Jadi hak Imam Abu Daud ambil tadi, wak mari tu, hak tu riwayat hak sebut Jabir itu adalah berdasarkan riwayat Makhlad bin Yazid. Kalau riwayat orang-orang lain tak ada lagi tu. Orang lain berhenti setakat Atha, lepas tu daripada Atha tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok kalau dalam kitab ni, mana ada kitab ni boleh tengok muka surat 88 tu, wa Makhlad huwa syekh wa hadha isyaratun ila tawthiqihi fi darajatil adna. Ini isyarat kepada Imam Abu Daud mentakdilkan dia, mengatakan dia ni baik, tapi di peringkat yang paling rendah. Rendah, bukan tinggi. Babul julus idza su'ida al-mimbar. Ini bab duduk. Tapi kita tengok saat ni kan, hak saat ni ada dipertikaikan oleh ulama. Jadi macam mana nak ambil dalil daripada hadis ni tentang duduk tu tidak satu sunnah, tidak masyru'. Begitu juga tentang bui salam tu, tidak sunat misalnya. Dah hadis tu tak kemah, nak pegang lagu mana? Imam Abu Daud dia mari lagi, bab lagi. Ni duduk apabila naik mimbar. Hak ni lagi terang. Hak tadi dia tidak khusus untuk tu, untuk duduk tu. Hak tadi imam bercakap dengan seseorang pada ketika dia sedang berkhutbah. Itu tajuknya. Cuma dalam tu ada sebutlah dia duduk tu. Hak ni memang khusus untuk bab duduk ni. Apabila naik ke atas mimbar dia duduk. Dan riwayat ini riwayat yang hasan, boleh dipakai. Riwayat daripada Ibn Umar, dia kata Nabi SAW bagi khutbah dua khutbah. Apabila dia duduk, kana yajlisu, Nabi SAW duduk apabila dia naik ke atas mimbar. Sebab ada duduk. Bila naik ke atas mimbar dia duduk. Tapi tak ada juga di sini kata bui salam ke apa tu. Tak ada. Daripada situlah yang jadi khilaf. Tak ada. Daripada situlah yang jadi khilaf. Sehingga dia selesai. Saya fikir maksud dia selesai itu, sebab dia selesai, yakni
tukang bas ataupun muazzin tu selesai bas, dia duduk tu selama tu lah, selama tukang bas tu selesai bas. Bila selesai, lepas pada tu dia pun bangun lalu berucap, kemudian dia duduk, duduk antara dua khutbah tu lah, dan dia tidak bercakap pada ketika dia duduk senyap. Lepas tu dia bangun pula bagi khutbah pula, gitu, bagi khutbah pula. Hadis ini bab yang ni, yang kedua ni jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW ada duduk dulu, lepas pada naik, lepas pada duduk, dia duduk tu, muazzin pun bas. Begitulah cara. Lepas pada tu dia bangun pula, dan khutbah dia tu dua khutbah, ada duduk di antara dua khutbah. Kalau khutbah hak biasa ni tidak lagu tu, tidak lagu tu. Hak ni khutbah jemaah ni sama lagu tu. Dengan sebab itu ulama mengatakan memang hak ni pun termasuk di dalam yang dituntut di dalam khutbah itu, walaupun ada khilaf lagi di sini. Jadi duduk di atas mimbar, fayakhtubu, dia berucap khutbah yang pertama. Lepas tu dia duduk sementara, tidak kecil. Jadi hak kita duduk buat, orang ramai duduk buat kata dunia ni, itu lagu ni inilah asas dia ada. Kemudian kalau nak kira ada penat ke apa ke, dah Nabi buat lagu tu lah. Dah Nabi buat lagu tu lah, walaupun kita segar pun, walaupun kita muda benar pun, tak ada penat pun, dah dia buat lagu tu. Itulah cara ibadat dalam Islam ni. Hak Nabi SAW ajar tu memang lagu tu, dia buat lagu tu. Dia tidak kecek pada ketika duduk tu, lepas tu bangun lalu berucap pula. Berucap pula. Jadi duduk itu adalah sunat. Sunat. Ada yang mengatakan mesti kena duduk. Mesti kena duduk, itu ada khilaf lah, tak apalah. Ini bab khutbah sambil berdiri pula. Khutbah ni sambil berdiri pula. Riwayat daripada Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW berucap ataupun berkhutbah pada hari Jumaat sambil berdiri. Ketika tidak ada mimbar, berdiri atas tanah lah, lantai lah, atas lantai lah. Ketika tak buat lagi mimbar tu, sebab Jumaat ni, khutbah ni sebelum daripada mimbar tu sudah ada dah. Apabila dibuat mimbar seperti yang kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, kemudian baru mimbar. Apabila dibuat mimbar, Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar. Hak ni lah yang kita tengok mana-mana pun lagu tu lah. Kemudian tentang wajib berdiri ni, berdiri berkhutbah sambil berdiri, khutbah sambil berdiri. Berdiri ni setara mana? Wajib ke tidak wajib? Wajib ke tidak wajib? Sebab kita sebut tadi ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Berdiri itu, berdiri pada ketika dua khutbah. Jumhur ulama mengatakan wajib berdiri, kalau boleh lah, untuk orang yang mampu berdiri. Ada dinukilkan daripada Imam Abu Hanifah, begitu juga pendapat Imam Ahmad, iaitu berdiri itu sunnah saja, bukan sebagai wajib. Bagi orang yang mengatakan wajib, dia pegang dengan hadis ni lah, dan hadis-hadis yang lain yang juga sahih, menunjukkan Nabi SAW memang berdiri. Kemudian orang yang duduk di kalangan sahabat pun ada juga. Sini dalam kitab kita ni dia sebut riwayat daripada Tawus, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman berucap, berkhutbah lah maksudnya pada hari Jumaat tu,
dalam keadaan berdiri. Orang yang mula-mula duduk di atas mimbar ialah Muawiyah. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan daripada Sya'bi bahawa Muawiyah berkhutbah sambil duduk setelah dia ni gemuk, jadi banyak lemak dan banyak daging. Maknanya bila dia tua tu jadi gemuk, dia duduklah. Memanglah kalau kita perhati dalam riwayat-riwayat banyak begitulah. Tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman juga ada duduk. Artinya hak kata berdiri ini kepada yang mampulah. Hak tidak mampu dia boleh duduk. Tetapi hak seboleh-bolehnya berdirilah. Berdasarkan riwayat tadi dia kata Muawiyah hak mula-mula. Tetapi ada riwayat yang lain, ni umpamanya dalam kitab kita ni pun ada sebut, iaitu riwayat daripada Uthman, dia berkhutbah sambil duduk apabila dia tua dan sudah berumur, dan tidak ada sesiapa pun di kalangan sahabat membantah. Ini menunjukkan bahawa bukanlah wajib berdiri itu. Kalaulah wajib mesti bantah dah, mesti tegur dah, mesti bunyi dah ke mana-mana. Walau bagaimanapun tetap semua terima hak lebih molek, sunnahnya, hak asalnya kepada yang mampu. Hak ni pun dalam keadaan tidak mampu ni, dalam dia sebut tu sebab tu. Mana bukan semua juga, sama ada Sayyidina Uthman ataupun Sayyidina Muawiyah tu khutbah sambil duduk tu bukan semua. Setelah dia tu uzur. Lepas pada tu dia duduk, kemudian bangun pula. Bangun pula di atas mimbar. Fayakhtubu qa'iman, lalu berkhutbah sambil berdiri. Jadi perawi ni kata, Jabir ni kata, siapa-siapa ada kata wayak kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berucap sambil duduk, dia bohong, kata dia. Bohong, pelawak. Memang Nabi tak ada. Tetapi sunnatil khulafa'ir rasyidin ada. Situ kita kena tengok macam baru ni lah. Sayyidina Uthman ada buat, Sayyidina Muawiyah juga ada buat, dan ini memberi kemudahan kepada kita. Ini menunjukkan bahawa seseorang imam itu besar makna dia. Walaupun dia pemerintah lah, maksud imam di sini pemerintah lah. Zaman dulu tu jadi imam tu pemerintah lah, gubernur ke ataupun khalifah ke, dialah yang jadi tu imam. Maknanya dalam keadaan dia uzur, dia duduk gitu tidak lebih utama orang lain, lebih dia lagi walaupun dia duduk. Situ pengajaran yang kita dapatnya. Dan dalam keadaan uzur, kita dapat ilmu lah daripada dua orang sahabat ni besar ni buat ni, iaitu boleh duduk. Boleh duduk. Cuma hak masnun, hak sunnah, hak asalnya ialah berdirilah. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu boleh. Jadi ada khilaf lah. Imam Syafi'i termasuk di antara orang yang mengatakan wajib berdiri, wajib berdiri. Tetapi sebahagian ulama pula mengatakan, jumhur mengatakan tidak wajib. Jadi orang yang kata wajib itu apa? Dia kata, dia pegang dengan hadis Nabi lah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi hak ni pun khutbah ni Jumaat ni mengikut setengah-setengah ulama lah, dia kata sebagai ganti kepada 2 rakaat zuhur tu. Zuhur tu, kalau tidak pada masa tu kan sembahyang 4 rakaat. Jadi 2 ni kenapa? Kerana diganti oleh khutbah. Jadi bila khutbah tu makna ganti 2 rakaat sembahyang, makna penting. Segala-galanya kita kena ambil betul-betul serupa dengan hak Nabi buat tu. Hak Nabi buat ni tak pernah dia ni duduk, dia berdiri. Begitu, tak pernah dia ni duduk. Yang adanya dia berdiri. Jadi kena ambil situlah. Bagi orang yang mengatakan apa nama ni, tidak wajib, dia kata hak tu dia buat tu tidak semestinya makna wajib, kata dia. Kalau wajib, dalam keadaan lagu mana, mana sehingga tak boleh. Kalau tak boleh berdiri, kena orang lain hak boleh lah. Siapa lagu tu tentulah
sahabat-sahabat ni tidak buat. Tentulah apabila Sayyidina Uthman buat, kita orang tegur. Ni tak ada. Bila tak ada, maknanya tidaklah sampai ke peringkat wajib begitu, kata mereka. Begitu juga khilaf ulama tentang wajib 2 khutbah. Kalau buat sah lagu mana? Jadi sebab kita tengok memang khutbah Jumaat ni 2 sama Nabi. Lagu mana? Khilaf juga di sini. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Auza'i, Ishaq, Abi Thawr, Ibn al-Munzir, Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat mengatakan wajib 2 khutbah itu. Wajib 2 khutbah. Dia kena 2 lagu tu lah, duduk di tengah. Baru jadi 2. Maksud 2 tu kena duduk tengah tu lah. Inilah pendapat jumhur ulama. Tetapi bagi golongan yang lain pula, dia kata tidak wajib. Imam Ahmad kata 1 khutbah saja wajib. Wajib tu 1. Bagi orang yang mengatakan wajib 2 khutbah tu, dia pegang dengan hak ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Begitu. Jadi bagi orang yang kata wajib tu kan, apa dalil dia? Salah satunya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, fas'au ila dzikrillah. Kamu cepat-cepatlah pergi kepada zikrillah. Zikrillah yang dimaksudkan di situ ialah khutbah. Jadi perintah ni dengan amal bermakna wajib lah. Wajib. Menunjukkan wajib, dan ia merupakan syarat bagi sahnya Jumaat itu. Yang kedua, riwayat daripada Umar dan Aisyah, mereka berdua mengatakan sembahyang Jumaat itu kurang tu kerana khutbah tu. Kerana khutbah tu. Lepas tu ada hak kata kurang daripada sembahyang Zuhur tu, ada hak kata tidak, tu ada khilaf pula lah. Tak apalah. Gitu. Lepas tu dia kata, sesiapa yang cerita kepada engkau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil duduk, berarti dia berdusta. Jabir bin Samurah kata, aku demi Allah, kata dia, semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 2000 semaya. Jadi 2000 semaya ni hak mana semaya jemaah? Kau cerita pasal jemaah ni dah. 2000 semaya tu maksudnya semua sekali lah semaya. Macam-macam semaya lah dia duduk semayanya, termasuklah Jumaat. Cerita hak Jumaat ni lagu tu lah. Tapi hak maksud 2000 ni bukan khusus dengan Jumaat. Sebab kalau nak kira Jumaat saja, tak sapa. Separuh daripada tu pun tak sapa. Kemudian riwayat daripada Jabir bin Samurah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 khutbah. Yang ni khutbah Jumaat dia tu 2. Dia duduk di antara 2 khutbah. Yaqra'ul Quran, baca Quran. Bukan pada ketika duduk tu. Maksudnya dia baca Quran dalam khutbah dan memberi peringatan kepada orang dalam khutbah dia. Hak khutbah tu ketika berdiri itulah. Ketika duduk tu tak ada gapo hak tu. Jadi dia tidak bercakap. Apakah makna tidak bercakap tu? Doa pun tidak? Tidak jelas gitu. Tidak bercakap tu dengan orang lah, dengan siapa-siapa. Kalau dia berdoa,
pun tak ada juga. Jelas sebut Nabi pada ketika dia duduk tu dia berdoa, lepas tu lain-lain pun pakai amin gitu misalnya. Tak ada juga. Cuma dia diam begitu. Hak kata dia baca Quran dan bagi peringatan kepada orang ni hak dalam khutbah tu, bukan pada ketika duduk tu. Kalau takut keliru. Yajlisu bainahuma yaqra'ul Quran wa yudzakkirun nas, tu takut kita kata pada masa duduk tu. Ada, tidak pada masa duduk. Daripada sinilah ulama-ulama mengatakan baca Quran dalam khutbah itu adalah rukun. Ada hak kata begitu. Kalau dalam kitab kita ni muka surat 91 bawah, dia kata Imam Syafi'i dan Malik dalam pendapat dia yang lebih kuat, Imam Malik ni dia kata khutbah tu ada 5 rukun. Tahmid, alhamdulillah tu, selawat, nasihat tu, tazkir tadilah, wa yudzakkirun nas, Quran, baca Quran dan doa. Baca Quran dan doa. Gitu. Itu mengikut mazhab Syafi'i dan Malik. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, baca Quran itu sunat saja, bukan sebagai rukun dan sebagai syarat bagi sahnya khutbah tu dak. Tapi dia kata wa inda Syafi'i di sini pada muka surat 92 ni syartun, memang syarat. Tak boleh kena baca satu ayat. Hak dalam mazhab Hanafi dia tidak gitu, sunat saja. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan inna Allah Ta'ala amara bidzikri mutlaqan. Allah SWT suruh ingat kepada Allah, gitu je, secara mutlak. Tak ada kata baca Quran kau. Jadi tidak boleh kita buat syarat tu sebagai rukun, tak boleh kata dia. Sebab hadis ini hadis ahad. Zikrillah fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Zikrillah itu umum kata dia. Tidak semesti Quran, apa-apalah yang merupakan peringatan kepada Allah, begitu. Sebab apa dia kata hadis ini hadis ahad. Bila hadis ahad dia tidak boleh nak mengurangkan makna Quran, nak takyidkan makna Quran gapo tu, sebab dia kira jadi nasikh. Nasikh tak boleh, tidak layak, tidak tarafnya hadis ahad itu nak memansuhkan sebahagian daripada Al-Quran itu. Jadi umum Al-Quran itu tak boleh dikhususkan. Dia kata sini dia kata bagi mazhab Hanafinya sekadar yang terbukti ada di dalam Al-Quran itulah hak fardunya, yakni hak rukun. Adapun hak sabit berdasarkan hadis ahad dia jadi sunat. Jadi sunat dipakai juga, tapi sebagai sunat kata dia, bukan sebagai hak wajib. Itu tersebut di dalam kitab Bada'i' dalam mazhab Hanafi. Maknanya ada khilaf lah dalam perkara ni, masalah baca tu pula khilaf pula. Lepas tu asal lagi tu seperti tu jugalah. Seperti tu juga. Babur rajul yakhtub ala qaus. Seseorang tu mana berkhutbah dengan pegang busar panah. Ni lah maknanya kita duduk ambil kan pegang tukak tu, pegang tukak tu. Sebab dalam hadis ni ada sebut busar panah ataupun tongkat. Riwayat daripada Hakam bin Hazm Al-Kulafi. Ini dikatakan sahabat dia ni. Dikatakan dia ni sahabat. Tapi dia ni hadis dia hanya nisa je. Nisa. Hadis dia sahabat ni hak nisa je hadis dia.
Itu yang disebutkan oleh Suyuti dan orang lain pun. Hadis dianya ada seni. Dia kata dia pergi jumpa dengan Nabi 7 orang. 7 orang sekali dengan dia lah, 7 ataupun 9 orang sekali dengan dia. Bila berjumpa, masuk jumpa dengan Nabi itu, kami pun kata minta biar Nabi doa lah, mari jauh-jauh ni biar Nabi doa kebaikan untuk kami. Nabi SAW pun dia bila menyambut tetamu ni, dia hormat tetamu. Pada ketika susah lah, pada ketika tu kata dia, ni sahabat ni kata. Tapi Nabi SAW suruh orang mari buah tamar idah. Buah tamar tu pun senang dah tu. Mana kira-kiranya tak ada waktu ambil kau satu lah kalau tidak, dalam keadaan nak hormat kau orang ke apa ni, dalam keadaan susah. Dia pun kata kami duduk beberapa hari situ, dah lah juga jemaah apa di situ bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri dalam keadaan dia bertongkat di atas tongkat, pegang tongkat ataupun kaus besar panah. Ni lah, ni anaknya, di sini. Mana dia ada begitu. Atas dasar itulah ulama-ulama mengatakan molek lah, molek maknanya pegang, tapi bukanlah sebagai satu rukun ataupun syarat. Tak dah itu. Walau bagaimanapun molek. Tapi ada yang mengatakan tak ada. Sebab tu kita pergi setengah-setengah tu kan. Kalau luar negeri hak mazhab Hanafi ni tak ada tangan saja gitu. Tangan ke bawah gitu. Akak tangan gini-gini pun tak ada juga, muka tak boleh. Tapi ada juga begitu-gitu pun ada juga. Akak tangan begitu ada juga. Dia pasal banyak mazhab kan. Jadi kalau kita pergi tengok tu macam-macam, kalau kita reti kita boleh tengok ni mazhab ni. Ni mazhab ni. Boleh tengok macam-macam lah kalau luar negeri. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh nak akak-akak tangan gitu. Cuma senyap gitu. Kalau ceramah biasa ni memanglah akak tangan ni. Ni tak ada pegang apa tukak kau apa pun tak ada. Besar panah pun tak ada. Ni kata dia ni pada ketika perang ni. Pada ketika perang. Masa perang. Dalam keadaan aman tak ada. Jadi tunjuk pegang pedang kau ataupun besar panah kau ataupun tongkat kau, itu nak menunjukkan keadaan itu, suasana. Suasana. Dia kata begitulah. Walau bagaimanapun ini perkara khilaf lah. Dan Nabi SAW puji Allah wa athna alaihi kalimatin khafifatin, dan seterusnya seperti kita baca tadi. Boleh juga dibaca kalimatun khafifatun tayyibatun mubarakatun. Boleh. Maknanya hak Nabi sebut itu beberapa ucapan yang ringkas tetapi penuhlah dengan isinya, dan penuh berkat, penuh makna dia. Jadi puji-pujian itu seperti yang kita tengok selepas itulah hadis, dalam hadis selepas tu kan ada sebut lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ni hak dia dengarlah sendiri. Wahai manusia. Wahai manusia ni maknanya umumlah. Umum. Jadi kita pakai dengan makna asal lah, wahai manusia. Bukan wahai sahabat-sahabat. Kalau kata wahai sahabat-sahabat boleh jadi khusus untuk sahabat saja. Tidak. Semua manusia lah, tak kira bangsa mana, siapa pun. Kalau Islam, lagu ni lah panduannya, iaitu innakum lan tutiqu. Jadi ayuhan nas, selalu sebut ayuhan nas ini juga mengisyaratkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan untuk semua manusia, seluruh manusia. Sebab itu dia raja sebut ayuhan nas. Dia tidak tujukan kepada bangsa Arab saja ke, ataupun sahabat-sahabat ada zaman dia saja ke. Walaupun hak dia sebut itu tentu sekali sahabat dia saja je pada masa itu. Tapi kira-kiranya seruan dia tu Allah SWT bagi tahu kepada dia lah, kira-kiranya akan sampai kepada manusia semua. Semuanya akan perlu kepada panduan dan bimbingan dia tu. Kemudian dia kata innakum lan tutiqu, kamu tidak akan mampu. Ataupun ini syak perawi ni mana dia antara dua lafaz inilah dia tidak berapa
apa nama ni, kemah molek antara dua lafaz ni. Kalau tidak lan tutiqu lan taf'alu. Tu. Kamu tidak akan dapat buat segala apa yang diperintahkan kepada kamu membuatnya. Yang ni hak Tuhan suruh, hak Nabi suruh ni banyak. Hak dia buat banyak. Hak benda molek kamu tak akan dapat buat semua hak yang dia suruh tu. Nabi SAW sebut ni nak ayat dia tahulah, dia sedar. Dia sedar hak dia buat ni. Kalau kita tengok learning tak kita mampu. Nak kata semayang bulan puasa tu lepas pada Isya tu sampai dekat subuh tu semayang. Sampai dekat subuh semayang. Tak berhenti. Kalau hak kata 20 pun panjang juga 20 rakaat. Kalau hak kata 8 lagi penat diri tu. Maknanya sampai ke subuh, dekat subuh. Ya. Hak ambil waktu sah lah. Ambil waktu sah. Tak sekira orang lain banyak lagi. Hak dia ajar tu molek-molek belakang. Hak Nabi buat tu molek belakang. Kamu tak akan buat. Hak mula-mula lan tutiqu, kamu tak akan mampu, tak akan gerak. Segala apa yang diperintahkan kepada kamu tak boleh nak buat. Benda tu molek belakang. Walakin saddidu, wala bagaimanapun kamu kena bersederhana. Itu panduan. Ataupun kamu ambillah yang terbaik, yang terpilih, yang paling tepat. Itu makna saddidu. Pilih. Dan hak banyak-banyak ni hak mana yang sesuai dengan kita, yang boleh kita buat. Nak buat belakang kita tak buat. Hak ni kita tak mampu buat. Hak kita boleh buat. Enggak. Buat hak tu. Itu makna saddidu. Ataupun makna bersederhana. Dalam gapo-gapo ni sederhana. Hak sederhana ni Nabi tunjuk lagu mana? Hak wajib tu tak boleh tinggal. Sebab semayang dia waktu tu tak boleh. Kalau hak lain kalau tak buat, boleh juga tinggal. Tak, jangan siapa tak buat langsung. Begitu juga puasa, begitu juga hak lain. Itu makna sekurang-kurang sederhana. Iaitu jaga hak wajib. Hak wajib. Itu makna sederhana. Bukan makna sederhana ni lagu mana ikut serah kita nak faham tak. Sederhana ni lagu tu lah. Sederhana ni sekurang-kurangnya hak wajib tu macam sembahyang 5 waktu tu. Hak tu tak boleh tinggal. Itu sederhana dah lah tu. Lagu tu. Sekurang-kurang sederhana lah. Kalau kita buat hak tu baru betul. Kalau tidak, tak betul. Ataupun sedih tu cari hak lebih tepat. Hak mana wajib atas kita. Sembahyang 5 waktu. Kita tak buat, nak buat lain, tak apa tak buat. Jangan buat hak lain, tak buat hak ni. Itu tidak sadat, tak kena. Tak betul lagu tu. Ataupun buat puasa sunat, puasa hak fardu tak boleh. Hak mana hak lebih penting, hak mana lebih perlu. Kita buat, pilih hak tu. Hak mana lebih sesuai. Sebab itulah Nabi SAW ajar sahabat-sahabat dia tidak serupa. Orang ni dia ajar buat sembahyang witir awal. Hak ni sembahyang witir hujung. Hujung malam. Dia ajar tak serupa. Mana keadaan orang lah. Tengok keadaan kita, tengok kita lah lagu mana. Kita boleh buat agama. Hak kita boleh buat tu jangan kita tinggalkan. Hak tu hak naknya. Tapi kita belajar sunnah ni, hak kita tak boleh buat pun, tak biasa buat, jangan sampai tak buat langsung. Ulama-ulama hadis kata sekurang-kurangnya hadis ni kalau kita jumpa kita pakai sekali. Biarlah tak boleh buat seumur hidup pun, sekali tak apa dah. Tanda saksi bukti kita sudah ikut Nabi, pakai dah hak ni sekali kita buat dah. Setiap hak kita jumpa tu kita buat sekali, tak apa dah. Maknanya molek dah tu. Jangan tak buat langsung. Ada sunnah Nabi kita tak buat langsung. Itu tak molek. Hak moleknya kita buat walaupun sekali. Hak sunnah ke, hak apa ke, ataupun hak beza-beza. Kalau misalnya kita kata sembahyang lagu ni, ada juga lagu ni, ada lagu ni. Jangan kita terikat dengan satu. Hak lain pun hak Nabi juga. Kita cuba buat juga lagu tu. Hak tu molek. Sekurang-kurangnya sekali. Wa abshiru, dan terimalah berita gembira. Kamu jangan ingat bila kamu buat sikit lagu tu, kurang lagu tu, kamu pilih saja. Kamu tak akan dapat kelebihan, tak akan dapat keampunan Allah SWT.
tak akan dapat keistimewaan, kurniaan Allah di akhirat nanti. Jangan. Kamu kenalah terima berita gembira. Walaupun kamu buat lagu tu cukup dah tu, kamu sudah patut bergembira. Sebab apa? Allah SWT tidak akan mensia-siakan amalan kamu itu. Jangan kita rasa duka cita pasal kita tak boleh nak buat benda ni. Hak kita nak buat tu benda payah sangat. Benda yang kita tak boleh buat. Macam-macam hak tidak mampu ni, keadaan tu tidak serupa kan. Hak ni boleh pergi semacam Mekah. Hak ni tak boleh pergi sekali pun tak boleh pergi. Itu tengok, tidak mampu tu. Jangan kita duka cita hak kita tak boleh buat. Absyiru. Itu makna absyiru tu, makna kita kena terima berita gembira. Nabi SAW pagi ni buat hak mana hak kita boleh buat. Kecuali hak wajib. Hak wajib pun kalau bersyarat jadi tidak wajib juga. Misalnya haji ke apa, syaratnya begini-gini misalnya kita kata. Jadi bila tak ada tu tak wajib juga. Jadi kita kena senang hati. Jangan kita duduk sedih kerana tu. Jangan kita duduk sedih kerana tu. Tapi kalau kita dapat, kita buat. Apa pun sunnah Nabi SAW. Menikah pula supaya juga menikah, sunnah Nabi juga. Tapi katakanlah kita kerana sesuatu sebab kita tidak mampu, ini termasuk ni, disuruh juga menikah tu. Hak suruh tu banyak, molek-molek berlaku. Ada kalanya orang, setengah-setengah orang dia tak boleh buat. Jangan duka cita, buat hak mana hak boleh. Absyiru, lepas pada tu terimalah berita gembira. Asalkan buat hak mana hak boleh, Allah SWT tidak akan sia-siakan amalan kita. Lepas tu kalau bukan dengan kesilapan kita, bukan dengan kesalahan kita, Allah SWT nak uji kita, tidak mampu untuk kahwin ke apa, kita sabar, boleh pahala pula, tidak sia-sia juga. Jadi gapo hak nak duka citanya? Tak ada duka cita, boleh pahala berlaku. Sakit pun boleh pahala. Hak asalnya menikah tu boleh pahala, kita tak boleh menikah dengan sebab ada sesuatu sebab, kita pun sabar, boleh pahala je. Jadi tak ada sebab untuk berduka cita dalam Islam. Hak adanya bergembira. Ini anak murid Imam Abu Dawud, Al-Lu'lu'i, Abu Ali, iaitu Al-Lu'lu'i, anak murid Abu Dawud, kata saya telah mendengar Aba Dawud. Jadi saya telah mendengar ni siapa kata? Anak murid Abu Dawud ni lah. Yang mana nuskhah ni, kitab ni siapa kepada kita ni, hak utamanya anak murid dia ni, Al-Lu'lu'i ni. Dia kata saya dengar Abu Dawud berkata, beberapa orang sahabat saya telah mengingatkan saya tentang sesuatu yang terdapat di dalam hadis ini, yang mana telah terpotong daripada kertas saya. Telah terpotong daripada kertas saya. Jadi ada dua maknanya. Ada ulama mengatakan hak terpotong tu Imam Abu Dawud dia tak dengar molek. Ni hadis ni ada sebahagiannya, beberapa patah perkataan dalam hadis hak sani dia tak dengar molek. Jadi dia kosongkan di situ. Itu makna terpotong tu. Terpotong daripada tulisan dia. Jadi terhenti dia di situ. Hak ni dia tidak dengar daripada tok guru dia semua sekali. Hak sani hak sebut tadi. Sebahagian daripadanya dia tak sebutlah berapa banyak, daripada mana sampai ke mana. Sebahagian daripadanya saya dia hak lain sama-sama dengar dengan tok guru tu juga. Sama dengar tu inilah dia kata dia kan. Haddatsana Sa'id bin Mansur. Haddatsana Sa'id bin Mansur. Jadi Sa'id bin Mansur itulah tok guru dia. Haddatsana tu makna bukan dia seorang, ramai lagi saya dia hak lain. Jadi beberapa patah perkataan yang dia tidak tercatat itu saya dia. Saya dia dengar molek. Jadi hak dia ambil di sini ni bukan 100% hak dia dengar dengan telinga dia sendiri. Tetapi ada beberapa patah perkataan hak tu dia ambil daripada saya dia. Dia ya. Gitu. So, yang kedua Imam Abu Dawud tulis dah dulu. Lepas tu terpotong hak tu, tak tahulah apa sebab terpotong tu. Inqata'an ni terputus. Terputus tu cari ke, soyok ke, moga ada anak ke, ada macam-macam lah boleh berlaku. Abu Dawud pun dia ada anak juga. Bila ada anak ni kadang-kadang masa kecil tu dia mana tahu soyok ke jadi hilang. Jadi hak beberapa patah perkataan tu tak ada dalam hadis. Hak tu saya kaya. Saya tulis semula. Maknanya begitu. Hak tu saya tulis semula. Kalau nak kira hak saya tulis sendiri, hak tu cari terpotong, hilang.
Kalau kita learn ni misalnya tumpah dakwah kau, itu pun boleh jadi terputus juga. Jadi tak boleh nak baca lah gapo dia nya. Jadi gapo dia hak tuduh tu, misalnya kita kata hak tuduh tu beberapa patah perkataan ni. Hak ni saya ambil daripada saya. Hak terima sekali dengan saya lah. Itu maksud. Nak ayatnya cermak dia tu. Benda lagu tu dia ayat. Hak ni dia ayat ni anak murid dia pula cerita. Anak murid dia Al-Lu'lu'i. Bermakna hak ni kitab kita ni tidak langsung daripada Abu Daud. Ada lagi anak murid dia yang tapih yang tengok. Sebabnya di sini, kalaulah dia sendiri secara langsung tulis dan tak ada orang lain dah, apa makna? Saya telah mendengar Abu Daudnya. Dengar apa lah dia tulis diri dah. Ni saya telah mendengar Abu Daud. Ni orang lain cerita, orang lain tu dengar dia kata. Maknanya ada lagi orang lain bawah dia tu dalam menyusun kitab Sunan Abi Daud. Lepas pada tu, inilah hak dia bacanya. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Hak itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam khutbah dia. Dan hak tu nampaknya kita tak ada sudah tu banyak lagi tu. Kena berhenti sekat tu. Wallahu a'lam. Akhirul